Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beberapa orang telah menghubungi saya dan minta komen saya tentang pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Orang putih kata, that is all water under the bridge. Ataupun orang Melayu kata, nasi sudah jadi bubur. Dan saya tak mahu rumah sudah siap, pahat berbunyi. So I'm not going to comment so much tentang saya setuju ke, saya tak setuju ke Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Yang penting sekarang ni, oleh kerana dia telah pun dilantik sebagai Perdana Menteri, is no use to talk about that. Apa yang kita perlu bincang ialah prestasi Anwar sebagai Perdana Menteri. Anwar sudah 40 tahun menunggu. Dari tahun 82 hingga sekarang, tahun 2022. 40 years Anwar has been waiting to be Prime Minister. Dan matlamat Anwar masuk UMNO pada tahun 82 dan tidak masuk PAS ialah kerana Anwar berkata kalau dia masuk PAS, kalau dia jadi Presiden PAS sekalipun, dia tidak akan jadi Perdana Menteri. Dia perlu masuk UMNO dan jadi Presiden UMNO sebab hanya dengan menjadi Presiden UMNO sahaja dia boleh jadi Perdana Menteri. Ini mesej yang Anwar telah beri kepada penyokong-penyokong ABIM pada tahun 82 iaitu 40 tahun dulu. Dia kena jadi Presiden UMNO, dia kena masuk UMNO, barulah boleh jadi Perdana Menteri. Jadi jemputan dari Ustaz Fadil Noor, arwah Ustaz Fadil Noor, untuk Anwar masuk PAS dan akhirnya menjadi Presiden PAS, Anwar tolak. He will never be Prime Minister as a PAS President. He needs to be UMNO President to be Prime Minister. Oleh kerana itu, Anwar buka langkah pada tahun 90-an, 97, 98, Anwar mula buka langkah untuk gulingkan Mahathir dan ambil alih sebagai Presiden UMNO supaya dia boleh jadi Perdana Menteri. Apabila Anwar gagal dan Anwar ditendang keluar, Anwar buka parti baru. Tapi melalui parti baru, PKR baik, Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, berbagai-bagai cara Anwar cuba jadi Perdana Menteri, tak boleh. Seperti Anwar kata tahun 82, 40 tahun dulu. Hanya melalui Presiden UMNO sahaja, as the UMNO President, only then he can become Prime Minister. Presiden parti apa sekalipun, baik PAS, baik PKR, baik parti apa sekalipun, Anwar tidak akan jadi Perdana Menteri. So he has to become Prime Minister through UMNO. Tapi bila Anwar cuba balik ke UMNO pada tahun 2004, semasa Anwar dibebaskan dari penjara, Anwar cuba menjadi ahli UMNO semula. Walaupun Khairi Jamaluddin semasa itu dan Perdana Menteri Abdullah Badawi, kedua-dua menyokong Anwar kembali ke UMNO, tapi Mahathir sekat. Mahathir tak bagi dan Majlis Tertinggi UMNO, MKT UMNO telah bermesyuarat dan telah menolak cadangan yang Anwar dikembalikan ke UMNO atau diberi diberi peluang untuk kembali ke UMNO tahun 2004. Semasa itulah Anwar membuat keputusan dia tidak akan boleh balik ke UMNO dan kalau dia nak jadi Perdana Menteri kena melalui pembangkang. Tapi 2008, 2013, dua kali cuba, tak boleh juga. Akhirnya 2018 apabila Pakatan menang pilihan raya dan Anwar dapat pengampunan, dia tidak boleh jadi Perdana Menteri oleh kerana
dia tidak sempat, dia tidak diampunkan sebelum pilihan raya. Jadi dia terpaksa tunggu satu lagi pilihan raya, iaitu pilihan raya yang ke-15. Bermaknanya PRU15 barulah sekali lagi Anwar boleh cuba untuk menjadi Perdana Menteri. Dan Anwar tahu, sekira dia nak jadi Perdana Menteri, semata-mata sebagai Presiden PKR ataupun Ketua Pembangkang, tak boleh. The road to Putrajaya is through UMNO. Ini Anwar sudah bercakap 40 tahun dulu dan sampai hari ini still applicable, iaitu kalau nak jadi Perdana Menteri must be through UMNO. And if you cannot be President of UMNO, maka you have to make sure the UMNO President belongs to you, or the UMNO President is in your pocket. Jadi akhirnya, apabila Anwar boleh own the UMNO President, memiliki Presiden UMNO, maka cita-cita Anwar selama 40 tahun ni akhirnya tercapai dan Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia. Tapi yang lebih penting, apa yang saya nak bincang ni, it's not so much the Anwar punya strategy, political strategy, ataupun Anwar success in finally becoming Prime Minister. Yang tu kita kena ucap tahniah. He 40 years struggle, berapa kali masuk jail, akhirnya dia berjaya. It's something for a lot of politicians to understand that perseverance, struggle, sacrifice is part of the political journey. Whether you support Anwar, you tak support Anwar, it's beside the point. Ramai orang kita tidak support dalam dunia ni, tapi we have to admire the way they achieve success even if we don't agree with them. Now, yang penting ini, pada tahun 80-an, tercetusnya krisis perlembagaan, constitutional crisis. Semasa tu, of course, saya ni royalist. Jadi sebagai royalist, saya support Raja-Raja Melayu. Dan saya masa tu memang marah sangat apabila Raja-Raja Melayu diserang oleh Mahathir dan UMNO. Bukan Mahathir saja, seluruh UMNO in fact serang Raja-Raja Melayu. Dan banyak fitnah. Fitnah terhadap Sultan Selangor misalnya. All sorts of fake stories, fake news, tapi semasa tu tak ada internet, so dia guna TV3, utusan, berita harian, NST untuk serang Raja-Raja Melayu dan untuk mengfitnah ramai Raja-Raja Melayu, termasuk Sultan Selangor. Dan kita nak jawab pun susah semasa tu sebab we don't have any media control. And a lot of fake stories memburukkan Sultan-Sultan. Dan ramai orang, bukan saja China dan India, orang Melayu sendiri, ramai berkata sudah sampai masa kita hapuskan institusi raja dan kita tukar Malaysia jadi republik. Sampai Ghaffar Baber, Tun Ghaffar Baber terpaksa keluar kenyataan di Parlimen. Kita boleh kritik Raja-Raja Melayu sekira Raja-Raja Melayu ni buat kesilapan. Tapi kita tidak boleh mengeluarkan ucapan berkata kita perlu hapuskan institusi raja-raja dan tukar Malaysia jadi republik. Ghaffar kata yang tu tak boleh sebut, itu sedition. Kalau kita sebut tu boleh ditangkap. Tapi kritik raja, okey. Pada krisis perlembagaan yang kedua, tahun awal 90-an, Mahathir tubuhkan Mahkamah Khas, Special Court, untuk seret Raja-Raja Melayu ke mahkamah untuk dibicara dan dihukum sekiranya mereka melakukan kesalahan. Bermaknanya Raja-Raja Melayu sudah tidak kebal. Raja-Raja Melayu boleh di-charge di mahkamah sekiranya mereka buat kesalahan. Second constitutional crisis awal 90-an. So, dua krisis perlembagaan 80-an dan 90-an, awal 90-an. Saya telah mempertahankan institusi Raja-Raja Melayu. Tapi orang banyak, yalah engkau ni anak raja, engkau ni
anak saudara agung, dia kata, almarhum lah Sultan Selangor. Jadi sudah tentu awak ni mempertahankan institusi raja. Tapi bagi mereka, the monarchy is a waste of time, waste of money. Lebih baik kita hapuskan saja institusi raja ni. Biar Malaysia jadi republik macam Indonesia, Filipin. Saya kata sebab apa guna Indonesia, Filipin sebagai contoh? Guna Thailand sebagai contoh. You pilih Indonesia, Filipin kerana republik, dan you tak sebut monarki di Thailand. Masa tu 80-an, 90-an, 70-an, banyak rampas kuasa military coup berlaku di Thailand. Tak tahulah berapa puluh dah dalam sejarah Thailand ni, berapa puluh military coup mereka dah mengalami. Dan tiap-tiap kali ada impas ataupun stalemate politik. Raja, the King of Thailand, yang masuk menyelesaikan masalah. Ada satu kali tu, dia punya permaisuri, the Queen, menyelesaikan masalah politik. Jadi apabila campur tangan istana dalam boleh dikatakan masalah politik atau kekecohan politik, maka selesai semua masalah politik. So I said use Thailand as an example. Sekira berlakulah satu hari, saya kata, Malaysia ni menghadapi kekecohan politik, masalah politik, kerajaan tak boleh dibentuk, ataupun civil war, peperangan di antara dua pihak, raja-raja Melayu lah yang akan menyelesaikan masalah ini. So, I kata sekarang ni, okeylah UMNO kuat, Barisan kuat, mereka dapat 2/3 majoriti dalam parlimen. 2/3 majority in parliament. What happen kalau satu hari UMNO tidak lagi kuat? Satu hari UMNO kalah pilihan raya. Satu hari kuasa politik UMNO hilang. Apa orang Melayu nak buat? How are they going to solve the political problems in Malaysia? Sekiranya masa depan Malaysia bergantung kepada orang politik, tidak ada istana untuk membantu menyelesaikan masalah. Today you can talk when UMNO has 2/3 majority, Barisan has 2/3 majority, dan Malaysia aman damai. Tapi akan berlaku satu masa di mana Malaysia tidak lagi aman dan damai, kekecohan politik berlaku, dan kemungkinan kerajaan pun tidak boleh dibentuk. Masa itulah Raja-Raja Melayu akan memain peranan. Masa itulah orang politik akan lari ke istana untuk minta bantuan istana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mark my words. Saya kata, ini tahun 70-an dan tahun 90-an. Mark my words, one day you are going to need the palace. You are going to need the palace to solve a political problem. Dan masa itulah awak akan menghargai Raja-Raja Melayu, the monarchy. Masa itulah awak akan sedar Malaysia needs a monarchy, walaupun constitutional monarchy, raja berperlembagaan, tapi raja berperlembagaan or constitutional monarchy juga ada kuasa tertentu. Not absolute power, tetapi certain powers di bawah perlembagaan, di mana Raja-Raja Melayu boleh main peranan untuk menyelamatkan Malaysia, to save the country. So, hari ini, whether saya setuju tak setuju Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, whether saya sokong atau tak sokong Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan sebagai kerajaan, itu tak penting. Sebab semua orang tahu pendirian saya. You all know my stand. You all know who I support. Siapa saya sokong, siapa saya tak sokong bukan rahsia. Jadi tak perlu kita bincang tu. Yang penting adalah apa yang saya cakap 30-40 tahun dulu. Bahawasanya Raja-Raja Melayu ada peranan. Dan Raja-Raja Melayu boleh main peranan untuk menyelamatkan negara apabila berlaku kekecohan politik di mana tidak ada orang lain boleh selesai kecuali istana. So, yang
Republican tu, yang duduk lantang, duduk bising, duduk kutuk raja-raja Melayu, fikir balik. Dan perkara ni bukan saja berlaku tahun 80-an atau tahun 90-an. Baru-baru ni pun, masa berlaku krisis Selangor, di mana Pakatan nak Dr. Wan Azizah jadi Menteri Besar Selangor, tapi tuanku lantik Azmin Ali jadi Menteri Besar Selangor. So DAP dan PKR kutuk Sultan. DAP dan PKR menghentam dan cakap macam-macam perkara huduh terhadap Sultan Selangor. Sebab apa? Sebab Sultan pilih Azmin dan tak pilih Wan Azizah. Seperti DAP dan PKR nak. Dan saya beritahu, saya kata kita kena hormati keputusan Sultan oleh kerana kuasa Sultan untuk memilih Menteri Besar Selangor. Dan walaupun kata Sultan tidak mengikut kehendak PKR dan DAP, dan Sultan pilih orang yang dia nak, bukan orang yang parti politik nak, kita perlu menghormati sebab ini kuasa Sultan. Saya mempertahankan keputusan Sultan dalam isu Menteri Besar Selangor. Walaupun ramai orang marah terhadap Sultan dan marah yang Sultan pilih Azmin Ali sebagai Menteri Besar. Hari ini, saya juga terpaksa menghormati keputusan Agong. Saya tak boleh kata Sultan Selangor is correct dalam pilih Azmin sebab kuasa Sultan, dan saya menentang keputusan Agong walaupun Agong membuat keputusan mengikut perlembagaan, mengikut undang-undang. So we have to be consistent lah. Kalau kita support tindakan Sultan Selangor memilih Menteri Besar yang dia nak, walaupun parti politik menentang, saya kena menghormati juga keputusan Agong yang memilih Perdana Menteri yang juga saya tidak sokong tapi menjadi pilihan istana. That has to be consistent. Isu Selangor ni, dulu yang wujud ialah Pakatan Rakyat. Tapi oleh kerana PAS menyokong Azmin Ali sebagai Perdana Menteri, iaitu PAS tidak membantah atau menentang keputusan Sultan, maka DAP tendang PAS keluar dari Pakatan Rakyat dan mereka tubuhkan Pakatan Harapan supaya PAS tidak lagi duduk di dalam coalition, di dalam gabungan pakatan. Jadi PAS dihukum. PAS ditendang keluar dari pakatan sebab PAS menghormati keputusan Sultan. Dan oleh kerana PAS menghormati keputusan Sultan, maka PAS ditendang keluar dari gabungan pakatan dan sampai hari ini PAS tidak lagi bersama pakatan. Jadi PAS dihukum atas sebab yang sama. Saya sokong PAS oleh kerana PAS sokong Sultan. Jadi hari ini PAS mungkin akan menghormati juga keputusan Agong oleh kerana Agong telah membuat keputusan selepas membincang dengan Raja-Raja Melayu. Bermaknanya Agong membincang dengan fellow rulers, kesemua 9 raja dan Agong 10, sebab Agong ni bukan dianggap sebagai Sultan Pahang. Sultan Pahang is going to be his son, pemangku. So bermaknanya 10 Raja-Raja Melayu membuat keputusan, dan ini keputusan sebulat suara Raja-Raja Melayu. Saya terima titah Raja-Raja Melayu seperti saya mempertahankan semua keputusan Raja-Raja Melayu dari awal, dari tahun 80-an sampai hari ini. So when we support the institution of the rulers, kita terpaksa terima semua keputusan yang kita suka dan juga keputusan yang kita tidak suka. Tapi itu tidak maknanya menyekat saya dari mengkritik kerajaan atau mengkritik Perdana Menteri sekiranya apa yang mereka janji selama ini mereka tidak buat. So we will give 100 days and see
what happens selepas 100 days ni, kalau they fail to deliver, I will have a lot of things to say. Dan rakyat Malaysia juga akan bersuara sebelum 100 hari sekira things are not going as what they promise. Assalamualaikum. Salam sejahtera.